Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kecerahan hati dan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-13 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح Inna Allah yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu, tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada dalam kitab Taurah dengan memutarnya dari tempat-tempat dan maksudnya yang sebenar, dan mereka melupakan, yakni meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau wahai Muhammad sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti pada frasa wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Pada kalimah kha'inah bermaksud al-khianah, iaitu pengkhianatan berupa tidak memenuhi sebarang perjanjian. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa kha'inah ini merupakan kata sifat kepada suatu kumpulan yang bermaksud firqatan kha'inah atau firqatin kha'inah atau ta'ifah, sekumpulan yang khianat. Maka maknanya, dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi akan dapat melihat, iaitu melihat dalam kalangan Yahudi yang ada bersama-sama denganmu bagaimana keadaan dan situasi yang serupa dengan Yahudi yang terlebih dahulu dalam satu ciri yang sama, iaitu pengkhianatan, iaitu perbuatan dan sifat yang suka mengkhianati dan mencabuli apa jua perjanjian. Walaupun zaman telah jauh perbezaannya, tetapi mereka yang berada bersama-sama denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mempunyai sifat khianat seperti mana datuk nenek moyang mereka. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit sahaja dalam kalangan mereka yang memeluk Islam
dan memenuhi janji-janji mereka dengan rasul-rasul yang diutuskan kepada datuk nenek moyang mereka dan mereka tidak menyalahi janji itu. Maka dalam ayat ini atau dalam frasa ini terdapatnya unsur tasliyah, unsur motivasi, unsur pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang baginda hadapi, reaksi golongan Yahudi yang bersama-sama dengan baginda ketika itu, yang mempunyai sifat dan sikap yang sama seperti datuk nenek moyang mereka dalam tindak tanduk mereka, iaitu tindak tanduk yang suka melakukan konspirasi terhadap baginda Nabi dan para sahabat, suka melakukan pengkhianatan terhadap baginda dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu dan memberi amaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang sedang baginda lihat dan hadapi daripada sikap golongan Yahudi itu bukanlah perkara yang pelik, tetapi adalah suatu yang telah berakar umbi dalam DNA mereka daripada tu nenek moyang mereka, iaitu sifat pengkhianatan itu. Dan ia merupakan suatu sikap dan sifat yang berterusan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan ia sebagai amaran kepada baginda agar awas dan berhati-hati dengan sikap golongan Yahudi itu. Maka pada kalimah wala tazal di dalam ayat ini atau di dalam frasa ini menunjukkan sesuatu yang ad-dawam wal istimrar, menunjukkan sesuatu yang konsisten, sesuatu yang berterusan, yang tidak putus-putus berlaku, yang menceritakan tentang sifat golongan Yahudi tersebut. Dan pada frasa illa qalilan minhum, kecuali sedikit dalam kalangan mereka, iaitu menunjukkan minoriti dalam kalangan Yahudi yang hidup bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam, yang meneruskan apa yang diperintahkan di dalam kitab-kitab suci mereka, iaitu mengiktiraf kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan baginda serta memeluk Islam, seperti Sayyidina Abdullah bin Salam dan yang lain-lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan frasa yang berbunyi fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Bermaksud maka maafkanlah mereka. Dan kalimah al-'af di sini bermaksud adamu muqabalatil isaati bimithliha, tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Adapun wasfah as-safhu bermaksud tarkul laumi wal mu'atabah, meninggalkan tindakan atau meninggalkan perbuatan menyalahi atau menyalahkan seseorang, atau meninggalkan perbuatan mengecam seseorang atas sesuatu yang dilakukan. Kerana itu dikatakan as-safhu, perbuatan as-safhu itu ialah martabat yang paling tinggi dalam konteks memaafkan. Kerana al-afu itu meninggalkan sesuatu atau meninggalkan perbuatan membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama. Adapun as-safhu itu lebih tinggi daripada sekadar al-afu, kerana ia mengandungi rasa ingin memaafkan, rasa tidak ingin memanjangkan perbuatan menyalahkan seseorang. Maka ini adalah suatu akhlak yang sangat mulia. Bermaksud apabila seseorang itu memaafkan sehingga sampai martabat as-safhu, ia akan memaafkan dan melupakan, seolah-olah orang yang membuat kesalahan kepadanya atau keburukan kepadanya langsung tidak pernah melakukan kesalahan dan keburukan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih pandangan tentang siapakah golongan yang diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimaafkan. Yang pertama, sesetengah para ulama berpandangan bahawa yang dimaksudkan dengan golongan yang dimaafkan itu ialah al-qillatul yahudiyah, minoriti orang Yahudi yang telah memeluk Islam. Dan ini yang dimaksudkan dengan illa qalilam minhum. Walaupun begitu, pandangan ini ditolak kerana golongan ini apabila mereka telah beriman, maka sudah pastilah mereka terpelihara nyawa mereka dan harta mereka, maka tidak perlu lagi untuk mereka dimaafkan dan diampunkan kerana mereka telah beriman. Adapun pandangan yang kedua mengatakan bahawa yang dimaksudkan golongan yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW untuk dimaafkan dan diampunkan itu ialah sekalian golongan Yahudi. Melainkan ayat ini telah dinasahkan, telah dibatalkan dengan ayat surah Taubah yang berbunyi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ayat 29 surah Taubah yang bermaksud perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Pandangan yang kedua ini dianggap lemah kerana nasakh ataupun pembatalan itu tidak boleh terjadi ataupun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kecuali apabila tidak boleh diharmonikan atau dihimpunkan maksud antara dua ayat ini, dan ia tidak berlaku dan akan diterangkan selepas ini. Pandangan yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Muslim bahawa yang dimaksudkan dengan golongan yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW untuk memaafkan mereka ialah golongan Yahudi yang tetap dalam keadaan kufur, tetapi mereka tidak mengkhianati perjanjian mereka. Maka daripada ketiga-tiga pandangan ini, di sisi Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar, beliau menyatakan bahawa yang lebih utama ialah al-afu was-safh, maknanya keampunan dan kemaafan itu adalah umum kepada semua golongan Yahudi. Dalam erti kata dan konteks berbuat baik dengan mereka, tinggal hampir dengan mereka, berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik, bermuamalah dengan mereka dengan prinsip yang tertentu yang tidak memudaratkan umat Islam. Pada masa yang sama, memaafkan kesalahan mereka selagi ia tidak memberi kesan kepada Islam, kepada dakwah Islamiyah. Maka sekiranya mereka melanggar perjanjian dan mengkhianati Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, dan perbuatan memaafkan mereka itu akan mengundang mudarrah atau mudarat kepada orang Islam, maka ketika situasi ini diwajibkan bermuamalah dengan golongan Yahudi ini dengan suatu bentuk muamalah yang memberi perlindungan kepada umat Islam daripada kejahatan mereka. Kerana memaafkan mereka tatkala yang lebih diperlukan ialah memerangi mereka untuk melindungi diri dan untuk melindungi akidah Islam, maka ia akan menjadi dianggap sebagai membawa diri atau membawa umat kepada kebinasaan. Maka kemaafan dalam situasi ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka kemaafan dan keampunan yang diperintahkan itu adalah bersyarat, bukan bersifat mutlak semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Seterusnya Allah
berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Moga-moga Allah menggolongkan kita dalam kalangan al-muhsinin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.